Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ahli syurga yang paling akhir masuk syurga dan ahli neraka yang paling akhir keluar daripada neraka ialah seorang lelaki yang keluar dengan mengingsut ataupun merangkak. Maka Tuhannya berkata kepadanya, masuklah engkau ke dalam syurga. Dia pun berkata, Tuhan, syurga penuh. Pada ketika itu Tuhan berkata kepadanya 3 kali seperti itu lagi. Pada setiap kalinya orang itu menjawab, syurga menjawab kepada Tuhan, al-jannatu mal'a, syurga penuh. Barulah kemudian akhir sekali Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, innalaka mithlad dunya 10 mira, engkau mendapat seperti dunia ini, seperti dunia 10 kali gandanya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Adi bin Hatim, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang pun daripada kamu melainkan Tuhannya akan bercakap dengannya dalam keadaan tidak ada di antaranya dengan Tuhannya juru bahasa. Dia akan melihat ke sebelah kanannya, tidak akan dia nampak kecuali apa yang telah dihantarnya terlebih dahulu daripada amalannya, kecuali amalannya yang telah dihantarnya dahulu, yakni semasa di dunia. Dia melihat pula ke kirinya, tidak dia nampak kecuali apa yang telah dihantarnya terlebih dahulu, dan melihat pula ke hadapannya, tidak dia nampak kecuali neraka di hadapannya. Oleh itu, hindarilah neraka walaupun dengan secebis, walaupun dengan secubit buah tamar. A'mash dengan sanadnya berkata, A'mash dengan sanadnya, yakni dengan sanad tadi juga, dia berkata, ada dalam tambahan, dalam sanad ini ada tambahan, walau bi kalimatin thayyibah, yakni kamu hindarilah neraka walaupun dengan mengucapkan ucapan yang baik. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah, dia berkata, ada seorang padri Yahudi, pendeta Yahudi, pergi bertemu dengan Nabi SAW. Lalu dia berkata, apabila hari kiamat nanti Allah akan meletakkan langit-langit di atas satu jarinya dan bumi-bumi ini di atas satu jari, langit, air dan tanah di atas satu jari, dan sekalian makhluk di atas satu jari. Kemudian dia menggoncangkannya, kemudian dia berkata, akulah raja sebenarnya, akulah raja sebenarnya. Sesungguhnya aku melihat Nabi SAW ketawa, suka, sehingga kelihatan gigi-gigi geraham di belakang, di bahagian belakang mulutnya. Ta'ajjuban wa tasdiqan, kerana kagum, hairan, dan kerana membenarkan yang kata-kata pendeta itu. Kemudian Nabi SAW membaca ayat ini, wama qadarullaha haqqa qadrih, mereka tidak mengenali Allah dengan sebenar-benar kenal. Bumi ini semua sekali berada dalam genggamannya pada hari kiamat nanti, dan langit-langit akan dilipat dengan tangan kanannya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci Allah dan maha tinggi dia daripada apa yang mereka sekutukan. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Safwan bin Muhriz bahawa ada seorang lelaki bertanya Ibnu Umar, bagaimana engkau telah dengar Rasulullah SAW bersabda tentang najwa, yakni bisikan Tuhan ataupun percakapan Tuhan dengan seseorang secara sulit. Itu makna an-najwa. Qala Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, ini kata Ibnu Umar, seseorang daripada kamu akan menghampiri Tuhannya, lalu Tuhan sehingga
Mana hampir itu begitu hampir sehingga Allah meletakkan perlindungannya ataupun naungannya ke atas orang itu. Fayaqulu, lalu dia bertanya, adakah engkau telah melakukan begini-begini? Orang itu menjawab, ya. Tuhan bertanya lagi, adakah engkau telah melakukan begini-begini? Orang itu menjawab, ya. Allah Subhanahu wa taala yuqarriru, membuatkan orang itu mengaku, yakni satu lepas satu. Kemudian dia berkata, sesungguhnya aku telah menutup kesalahanmu itu semasa di dunia, dan hari ini aku ampunkan untukmu kesalahan-kesalahanmu itu, dosa-dosamu itu. Kemudian Imam Bukhari mari sanad yang lengkap. Ini bab firman Allah, wa kallamallahu Musa taklima. Allah telah benar-benar bercakap dengan Musa. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Adam dan Musa telah berhujah, telah berbahas. Musa berkata, engkaulah Adam, engkaulah yang telah menyebabkan zuriatmu keluar daripada syurga. Adam kata, engkau Musa, yang Allah telah pilih engkau dengan memberikan kerasulan dan dengan memberikan keistimewaan dapat bercakap dengannya. Kenapa engkau mencela aku? Kerana sesuatu perkara yang telah ditakdirkan ke atasku sebelum lagi aku dijadikan. Ketika itu, dengan berkata begitu, Adam telah mengalahkan Musa dalam berhujah, dalam perbahasan itu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, orang-orang mukmin akan dihimpunkan pada hari kiamat nanti, lalu mereka berkata, alangkah baiknya kalau kita meminta syafaat kepada Tuhan kita sehingga kita dapat tenang di sini, di tempat kita ini. Mereka pun pergi kepada Adam. Mereka kata kepadanya, engkau Adam, bapa manusia, Allah telah menjadikanmu dengan tangannya, dan Allah telah memerintahkan malaikat bersujud kepadamu dan mengajar engkau nama segala benda. Fashfa' lana, tolonglah, engkau minta tolong, engkau tolong kami dengan minta dengan Tuhan, hatta yurihana, supaya dia menenangkan kami di sini. Pada ketika itu Adam berkata kepada mereka, lastu hunakum, bukan aku orangnya. Wa yadhkuru lahum khati'atahu allati asabah, dan Adam menyebutkan kepada mereka kesilapan yang telah dilakukannya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas bin Malik, beliau berkata, pada malam diisrakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Masjid Kaabah, ada 3 orang datang kepadanya sebelum diberikan wahyu kepadanya ketika beliau, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedang tidur di Masjidil Haram. Yang pertama di antara mereka berkata, yang mana satu? Ayyuhum, yang mana satu? Dia ni di antara mereka ni. Faqala, yang pertama itu berkata, awsatuhum. Awsatuhum yakni khairuhum, yang terbaik di antara mereka. Faqala akhiruhum, yang terakhir daripada 3 orang, yang ketiga daripada 3 orang itu kata, khudhu khairahum, ambillah yang terbaik di antara mereka yang ada ini. Itulah yang berlaku pada malam itu. Kemudian Nabi tidak nampak lagi mereka, sehingga mereka datang pula kepadanya pada suatu malam yang lain, dalam peristiwa yang dilihat oleh hatinya, hati Nabi. Matanya tidak tidur dan hatinya tidak tidur. Demikianlah para Nabi. Mata mereka tidur, mata dia tidur tadi, wa tanamu ainu, mata dia tidur tetapi hatinya tidak tidur. Demikianlah para Nabi, mata mereka tidur tetapi hati mereka tidak tidur. Falam yukallimuhu, tetapi mereka tidak bercakap dengannya, sehingga mereka mengangkatnya
dan meletakkannya dekat dengan telaga Zam-Zam. Selepas itu Jibril lah yang menguruskannya. Di antara mereka itu Jibril yang menguruskan. Jibril pun membelah antara nahrihi, yakni tekuk ni, leher di sini, nahrihi ila labbatihi, hingga sampai ke sini. Hingga sampai ke sini. Dalam riwayat ni lah, hingga sampai ke labbah ni, sini. Kalau kita sakut ni, duduk sini. Sini. Kalau orang pakai kalung pun, ibu kalung tu jatuh sini. Sampai ke situ lah. Itu labbah. Sehingga dia selesai menguruskan dadanya itu dan rongganya, dibasuhnya dengan air Zam-Zam dengan tangannya sehingga dia membersihkan rongganya. Kemudian dibawakan satu bekas daripada emas. Padanya ada bekas lain pula daripada emas yang berisi iman dan hikmah. Jibril pun mengisi dada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan rongga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laghadid maksudnya urat-urat di lehernya itu, dengan yang tersebut tadi. Thumma atbaqahu, kemudian dikatuknya, kemudian dipertautkan. Thumma araja bihi ila sama'id dunya, kemudian dibawa naik dia ke langit dunia. Lalu Jibril mengetuk salah satu daripada pintu-pintunya. Penghuni langit pun bertanya dia, siapa ini? Jibril berkata, Jibril pun menjawablah, qalu, ini ringkas ni, hadis ringkas. Qalu, mereka tanya, siapa bersamamu itu? Dia menjawab, bersamaku Muhammad. Lalu penghuni langit itu pun tanya, waqad bu'itha, adakah dia telah diutuskan? Jibril menjawab, ya. Qalu, mereka pun berkata, famarhaban bihi wa ahlan, kalau begitu selamat datang kepadanya. Yastabshiru bihi ahlus sama, jadi penghuni langit, penghuni langit berasa gembiralah dengan kedatangannya. La ya'lamu ahlus sama, penghuni langit tidak mengetahui apa yang Allah kehendaki terhadap bumi ini, sehinggalah Allah memberitahu kepada mereka. Maka Nabi SAW mendapati pada langit dunia, langit yang pertama, Adam. Jibril pun berkata kepadanya, ini ayahmu, beri salam kepadanya. Maka Nabi SAW memberi salam kepadanya, dan Adam menjawab salamnya seraya berkata, marhaban wa ahlan bibni, selamat datang kepada anakku. Fa ni'mal ibnu anta, engkaulah sebaik-baik anak. Tiba-tiba didapatinya pada langit dunia itu dua sungai, yattaridan, dua sungai yang berlari, mengalir. Faqala, Nabi SAW pun bertanya, sungai apa ini? Dua sungai. Jibril berkata, inilah Nil dan Furat. Unsuruhuma, puncanya, punca bagi kedua-duanya ini. Thumma madha bihi fis sama', kemudian Jibril membawanya pada langit itu. Nabi SAW pun mendapati sungai yang lain pula yang ada berhampiran dengannya, mahligai daripada lu'lu' dan zabarjad, ini daripada permata-permata yang sangat berharga. Fadaraba bi yadahu, Nabi SAW pun menyentuh dengan tangannya sungai itu. Fa idza huwa miskun azfar, didapatinya sungai itu wangi macam kasturi yang sangat-sangat wangi. Faqala ma hadza ya Jibril, Nabi SAW pun bertanya, apa ini hai Jibril? Jibril menjawab, inilah dia Al-Kautsar, sungai Kautsar yang telah disimpan oleh Tuhanmu untukmu. Kemudian dia membawanya naik ke langit yang kedua. Malaikat-malaikat pun
berkata kepadanya, yakni kepada Jibril, seperti yang dikata pada langit yang pertama. Siapa ini? Jibril pun jawab. Mereka pun kata, siapa bersamamu? Dia jawab, Muhammad. Kemudian mereka bertanya, adakah telah diutuskan? Telah diutuskan kepadanya? Jibril jawab, ya. Mereka pun kata, marhaban bihi wa ahlan, seperti tadi juga, selamat datang. Kemudian Jibril bawa naik pula pada langit yang ketiga. Mereka kata, serupa yang dikata oleh penghuni langit yang pertama dan yang kedua. Kemudian dia bawa naik lagi kepada langit yang keempat. Mereka kata lagi kepadanya seperti yang berlaku pada langit sebelum itu. Kemudian dia bawa naik Nabi SAW ke langit yang kelima. Mereka pun kata kepadanya seperti itu juga. Kemudian dia bawa naik lagi ke langit yang keenam. Mereka pun kata kepadanya seperti itu juga. Kemudian dibawa naik lagi ke langit yang ketujuh. Mereka kata seperti itu juga. Pada setiap langit itu ada nabi-nabi. Qad sammahum, dia telah menyebutkan nama-nama mereka. Fa'u'aitu minhum, aku ingatlah di antara mereka itu Idris pada yang kedua, langit yang kedua, Harun pada langit yang keempat, dan yang lain pula pada langit yang kelima. Ini aku tak ingat nama dia. Kata perawi ni, bukan Nabi itu tak ingat, perawi. Dan Ibrahim pada langit yang keenam, Musa pada langit yang ketujuh, dengan sebab Allah melebihkannya dengan bercakap-cakap dengannya. Faqala Musa, pada ketika itu Musa berkata, Tuhanku, aku tidak menyangka bahawa akan diangkat, akan ditinggikan seseorang melebihiku. Kemudian Jibril membawa naik tinggi lagi, di atas lagi daripada itu, ke tempat yang tidak diketahui kecuali oleh Allah, sehingga ia sampai ke Sidratul Muntaha. Dan Al-Jabbar Rabbul Izzah menghampirinya, lalu bergayut sehingga hampir kepadanya pada kadar jarak 2 qaus, 2 besar panah, au adna, ataupun lebih hampir lagi daripada itu. 2 hujung anak panah, 2 hujung anak panah, itu makna qab qausain. Au adna, ataupun lebih hampir lagi daripada itu. Lalu Allah mewahyukan kepadanya, dalam apa yang diwahyukan oleh Allah, 50 sembahyang kepada umatnya dalam sehari semalam. Kemudian Nabi SAW turun sehingga sampai kepada Musa. Musa menyekatnya. Lalu dia berkata, wahai Muhammad, apa yang Tuhanmu berikan kepadamu, dengan dia berjanji, dengan dia suruh jagalah hak dia bagi tu. Itu makna ahidah. Bagi dengan suruh jaga hak bagi, itu makna ahidah. Qala, Nabi SAW jawab, Allah telah memberikan kepadaku dengan menyuruh aku menjaganya dengan sebaik-baiknya 50 sembahyang pada tiap-tiap hari, sehari semalam. Musa berkata, sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukannya. Kamu kembalilah, minta supaya Tuhanmu meringankanmu dan meringankan mereka, yakni umat. Nabi SAW pun berpaling kepada Jibril, seolah-olahnya dia meminta pendapat, Jibril berhubung dengan perkara itu. Jibril pun mengisyaratkan kepada Nabi SAW, memberi arti, ya, bolehlah kalau engkau mahu. Nabi SAW pun naik semula untuk bertemu Tuhan Al-Jabbar. Faqala, lalu dia berkata dalam keadaan dia berada di tempatnya, ya Rabbi, Tuhanku, ringankanlah daripadaku, ini kurangkanlah sembahyang itu daripadaku, kerana umatku tidak mampu melakukannya. Maka Allah SWT mengurangkan 10 sembahyang. Kemudian dia kembali kepada Musa pula. Musa menahannya pula. Begitulah terus Musa mengembalikannya kepada Tuhannya sehingga sampai kepada 5 sembahyang. Kemudian Musa menahan
pula selepas 5 tu, dia kata, wahai Muhammad, demi Allah, aku telah memujuk rayu Bani Israel, kaum aku, untuk melakukan yang lebih kurang lagi daripada ini, tetapi mereka lemah, mereka meninggalkannya. Umatmu lebih lemah lagi dari segi tubuhnya, hatinya, badannya, penglihatannya dan pendengarannya. Kerana itu kau kembalilah, minta supaya Tuhan ringankan semua itu. Pada setiap kali itu Nabi SAW berpaling kepada Jibril, semacam dia meminta pendapatnya. Wala yakrahu dzalika Jibril, dan Jibril tidak menunjukkan tidak senang, tidak suka kepada Nabi SAW. Farafa'ahu 'indal khamisah, Nabi SAW pun mengangkatnya pada kali yang kelima. Faqala, dia pun kata, wahai Tuhanku, sesungguhnya umatku ni lemah-lemah, tubuh mereka, hati mereka, pendengaran mereka, badan mereka. Fakhaffif anna, oleh itu engkau ringankanlah kepada kami ni. Faqala al-jabbar, barulah Tuhan berkata, ya Muhammad. Muhammad pun menjawab, labbaika wa sa'daik, ya saya. Qala, Tuhan berkata, innahu la yubaddalul qawlu ladayya, sesungguhnya ketetapan itu tidak boleh ditukar ganti lagi di sisiku, seperti mana telah kufardukan kepadamu dalam ummul kitab. Yang ini begitulah. Fakullu hasanatin, setiap kebajikan digandakan dengan 10 kali ganda. Fahiya khamsun, walaupun 5 ia menjadi 50. Dengan begitu ia menjadi 50 dalam ummul kitab, iaitu 5 kepadamu. Faraja'a ila Musa, Nabi SAW balik semula pergi jumpa dengan Musa pula. Musa pun kata, bagaimana engkau telah buat? Engkau telah buat mana? Faqala khaffafa 'anna, Allah telah meringankan daripada kami. Dia telah memberikan kepada kami dengan satu kebajikan yang dibuat 10 kali gandanya. Qala Musa, Musa berkata, sesungguhnya demi Allah, aku telah memujuk rayu Bani Israel untuk melakukan yang kurang lagi daripada ini. Mereka meninggalkannya. Kau kembalilah kepada Tuhanmu, biar dia ringankan lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, wahai Musa, sesungguhnya demi Allah, aku telah malu kepada Tuhanku dengan sebab berulang-ulang kali pergi kepadanya. Qala, Musa berkata, fahbit, kalau begitu engkau turunlah, bismillah, dengan nama Allah, fastaiqaza. Kemudian Nabi SAW pun sedar dalam keadaan baginda berada di Masjidil Haram. Kita tengok semula, kita baca saat ni. Kita baca saat ni sebelum daripada bab qaulillah wa kallamallahu Musa taklima, ia masih lagi masuk di bawah bab sebelum ni. Bab sebelum ni jaga dia, iaitu percakapan Tuhan pada hari kiamat dengan nabi-nabi dan selain nabi-nabi. Jadi saya rasa Allah SWT akan bercakap bukan dengan nabi-nabi saja, tetapi dengan orang-orang lain juga. Hak ni hadis, hak malam ni Allah SWT bercakap dengan orang yang paling akhir masuk syurga dan paling lewat, paling akhir keluar daripada neraka. Allah SWT kecek juga. Iaitu riwayat daripada Abdullah, dia kata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang ahli syurga yang paling akhir masuk syurga dan ahli neraka yang paling akhir keluar neraka ialah rajulun, seorang lelaki. Mana orang lelaki hak paling akhir keluar neraka, dia bukan tina, lelaki. Kecuali kalau kita takwilkan rajul itu dengan makna manusia, tapi itu agak jauh. Kalau kita pakai dengan makna asal dia, dengan makna lelaki lah, dengan makna lelaki.
Sebab dalam bahasa Arab ni rajul itu kadang-kadang dengan makna orang. Misalnya kita kata unzur man bil bab rajulun. Misalnya tengok tu siapa dia duduk pintu tu, ada orang. Orang rajulun bil bab, orang, bukan makna orang lelaki, tak mesti yang mana tahu lelaki ke perempuan, orang lah. Dia guna gitu. Tetapi makna asal dianya rajul iaitu orang lelaki. Orang lelaki. Dia sebut rajul sebab apa? Sebab hak ni hak mukallaf. Rajul ini maknanya orang yang sudah balik, baru dia panggil rajul. Kalau tak balik lagi, orang tidak panggil rajul. Sebab itulah dalam Quran disebutkan, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukan ayah kepada mana-mana rajul di antara kamu. Mana rijal, rajul itu mana hak sudah balik. Bukan makna anak Nabi hak lelaki, tak ada. Ada, tapi mati kecil belakang, tak ada balik. Sebab tu dia nafikan dalam ayat tu, maknanya hak siapa balik tak ada, hak kecil ada. Ini menunjukkan bahawa masuk neraka apa semua ni yang terlibatnya iaitu hak sudah balik, hak sudah akil balik, yakni hak sudah mukallaf. Seorang lelaki yang keluar dengan mengesuk habuan. Mengesuk ni heret punggung lah. Sebab budak-budak tu hak tak boleh berjalan lagi, mengesuk. Ada yang menterjemahkan habuan itu dengan makna mengesuk. Kalau mengesuk lagu itulah heret punggung tu. Ada juga yang menterjemahkan habuan itu dengan makna mengangkok. Kalau mengangkok sebab budak tu lah juga tak boleh nak berdiri, dia boleh mengangkok. Hak tu kedua-duanya boleh dipakai. Sebabnya ada kalanya dengan ngesok, ada kalanya dengan ngakok gitu. Sebab budak lah, ada kalanya dia mengesok, ada kalanya dia mengangkok. Dalam keadaan orang tu tidak boleh berdiri, berjalan molek, begitulah keadaannya. Seperti kadang-kadang lagu tu, orang ni pun begitu. Tuhan pun kata kepada dia, masuklah dalam syurga. Dia pun kata, Tuhan, kata dia, syurga penuh dah. Dia kata mal'a, penuh. Yang ni penuh dah. Dia nampak gitulah, dia perasan gitu. Hadis ni adalah hadis yang mukhtasar, ringkas. Kita sudah jumpa dah dulu dalam Bukhari ni juga, pada muka surat sini dia tulis marral hadis fi safhah 972. Sana lebih detail disebutkan, lebih detail. Kita tengok 972. Ah, 972 dia ni riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud, daripada Abdullah bin Mas'ud juga. Tapi perawi meringkaskan hadis di situ. Di sini tidak, lebih panjang. Dia sebut Tuhan pun kata pergilah masuk dalam syurga. Dia pun pergilah. Dia pergi. Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Dia berasa, dia perasan. Yukhayyalu ilaihi, dia perasan syurga ni macam penuh dah. Dia pun balik. Dia pun kata, aku dapati syurga telah penuh. Dia kata begitu. Tuhan pun kata pergi, masuk dalam syurga tu. Dia pun pergi. Dia pun berasa lagu tu lah. Dia balik, dia kata lagu tu pula 2-3 kali. Akhir sekali Tuhan pun kata kepada dia, pergilah, engkau mendapat seperti dunia dan 10 kali ganda. Dunia ni sebesar mana, seluas mana, 10 kali ganda tu lagi. Engkau dapat tu. Orang tu pun kata, taskharu minni, engkau memperolok-olok aku kan, engkau memperolok-olokkan aku kah Tuhan? Dia sebut, engkau wak ngani, wak main aku kah? Dia kata, taskharu minni au tadhaku minni. Dia sebut, atau engkau nak jadikan aku ni sebagai bahan ketawa kau? Itu dia. Engkau nak suka kau kepada aku, jadi wak main-main lah. Wa antal malik, sedangkan engkau adalah raja yang sebenarnya. Di situ Ibnu Mas'ud kata,
Aku tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka sehingga nampak nawajid dia, gigi alik belakang. Mana tenganga? Nabi sallallahu alaihi wasallam suka tu tenganga. Nampak gigi alik belakang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata itulah sekurang-kurang penghuni syurga hak paling rendahnya setara tu dia dapat. Hak paling rendah. Itu riwayatnya pada muka surat 972. Yang ni lebih terperinci lagi. Di sini tak ada sebut. Apa yang dia kata Tuhan nak nganyi kat aku? Sebab bertiga kali dia perasan gitu. Begitulah keadaannya. Dia perasan begitu. Lepas pada tu barulah luahlah. Dah Tuhan bagi kepada dia begitu, dia luahlah. Lepas tu maknanya sini nak ayatnya kepada dia, Allah SWT kata kepada dia, kata masuklah syurga. Mana Tuhan kecek dengan dia lah tu. Tuhan kecek, Tuhan kata-kata dia kepada dia, kecek lah. Bukan Tuhan ilhamkan kepada dia, tak, Tuhan kata kepada dia. Tuhan katakan masuklah ke dalam syurga. Itu makna Tuhan kecek. Tuhan bercakap. Dia bercakap ni bukan dengan nabi-nabi saja. Esok dia kecek dengan orang yang tidak nabi pun dia kecek. Macam di sini orang yang paling akhir masuk ke dalam syurga pun dia kecek. Begitulah mana percakapannya. Lepas tu orang tu faham. Apa hal? Kalam Allah tu lagu mana? Allah saja yang tahu. Hak pada masa tu dia kecek lagu mana? Kalau lah ni kita boleh katalah nama Quran kata kalamullah. Kalamullah Quran, itulah Quran. Kalamullah. Hak akan datang, hak dia kecek lagu mana? Akan nyata lagu mana? Tak tahu. Tapi orang tu faham. Orang tu faham. Seperti mana manusia ni faham. Kalau lapar nak makan, dia faham, ambil makan dia. Kalau nak pergi sapa sana dia kena bergerak, dia kena gerak. Manusia faham gitu. Faham kan? Boleh buat. Begitulah. Seterusnya riwayat daripada Adi bin Hatim. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia kata tak ada seorang pun daripada kamu, mana semua sekali, melainkan Tuhan akan kecek dengan dia. Ramah benar manusia tu, Tuhan nak kecek lagu mana ramah ni? Tak boleh, tak usah duduk muskil lah tu. Allah SWT boleh kecek. Dalam ayat Quran, la yukallimuhumullah, Tuhan tak kecek dengan mereka itu. Ada sebutkan Tuhan tak kecek pada hari kiamat nanti. Lagu mana? Ini kata kecek. Ada dah orang muskil di zaman sahabat dulu pun. Allah Nabi SAW kata, hak kata Allah SWT tak kecek tu, tak kecek dengan cara baik, tak kecek yang memberi arti sesuatu munafaat, faedah kepada. Bukan makna tak kecek langsung. Ada juga kecek. Kecek tu mesti ada. Hak maksud di sini semua dia kecek tu kecek macam-macam lah. Sesuai dengan keadaan orang. Sesuai dengan keadaan orang. Dalam keadaan lagu mana? Tak ada juru bahasa. Tak ada orang tengah. Allah SWT berkira sendiri dengan orang. Tanya sendiri. Dalam keadaan seperti dalam Quran sebut, kulit dia, kaki dia, tangan dia, semua bulu-bulu dia, hak sudah gugur pun kita pun tak tahu mana nak perginya. Rambut dia dan sebagainya, semua kecek. Tak boleh nak buat apa dah pada ketika tu. Semua kecek, semua royak. Lagu mana kamu royak selalu, pura-pura royak berlaku. Kita tak faham sekarang ni macam mana boleh royak berlaku. Tapi kalau kita nak mudah faham lah, mungkin kita kata kalau ada dah orang ambil gambar kita, rakam gambar kita, rakam suara kita, suara dengan gambar saja, kalau tunjuk tu padan ada pening kita. Apa lagi kalau hak lain-lain lagi, tak tahu dalam bentuk lagu mana. Itu makna dia rakam. Bulu rakam, kulit rakam, kuku rakam, semua rakam. Saya dia akan waktu baik lah sebagai saksi belakang. Allah SWT tanya dia, tak ada terjemahan, turjuman, juru bahasa tak ada.
Dia tak boleh nak buat apa. Tengok alik kanan, tak ada nampak kecuali hak atas dululah. Maknanya hak kita duduk buat ni, hidup ni untuk persediaan akan datang, simpanan kita hak akan datang. Hak itulah yang berguna kepada kita. Baik buruk pun tu, dia tidak nampak kecuali amalan dia, hak dia sudah hantar dulu. Itu makna qaddamah. Hak itulah dalam Quran disebut wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ma qaddamat juga. Sini pun ma qaddama bin amali. Cuba tengok. Kalau kita cari hadis sahih ni kan, cari Quran, kita akan jumpa. Akan ada. Quran pun lagu tu juga. Manusia ni kena mikir dalam Quran. Wal tanzur nafsun. Manusia kena mikir ma qaddamat lighad. Apa yang telah dia hantar dahulu untuk hari besok ni. Dia kena mikir. Hak ni pun dia akan nampak, tak ada nampak kecuali hak dia hantar. Tengok alik kiri, tak ada nampak juga kecuali hak dia hantar. Jadi kalau kanan kiri ni dalam hadis sebut saya kanan ni hak molek, kiri ni hak tak molek lah. Maknanya hak nampak tadi alik kanan tu hak dia hantar dulu, hak molek-molek. Alik kiri tu nampak hak dia hantar dulu, hak tak molek. Gitulah. Lepas tu tengok depan, tak ada nampak kecuali neraka saja. Neraka apa nampak? Hak tu mesti kena ada. Kok mana-mana Nabi siapa pun kena lalu kot tu. Supaya nak pergi ke akhirat kena mari dunia ni dulu. Supaya tu juga nak pergi masuk dalam syurga kau, dia mesti kena lalu kot neraka. Seseolahnya tu yang dikatakan sirat tu duduk atas neraka, jadi jambatan. Neraka tu duduk bawah. Mesti kena lalu kot. Tak ada jalan lain. Tak ada jalan lain. Semua lalu kot. Cuma antara berasa atau tidak berasa. Kalau kita kata laut kan, laut lah. Cuma naik kapal kau, naik perahu kau, naik rakit kau, tak kira lah. Ataupun naik kapal terbang, kena lalu. Kena lalu kot laut tu. Tak boleh pergi kot laut. Maknanya gitu. Kalau naik kapal terbang tu tak berasa sikit abuk lah. Super lah. Darat kau laut kau super, tak berasa lah. Tapi kalau naik rakit tu pak penat juga. Laut ni gelombang besar. Kalau naik kapal besar lain pula. Begitulah keadaan. Tapi kena lalu kot mana-mana. Nabi SAW kata kau dia raya usaha hak kita boleh buat semasa dalam dunia ni supaya kita tidak kena neraka, tidak kena selaran api neraka, bau neraka, panah neraka, wak dia, apa lagi masuk neraka, gapo dia. Fattaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Hindarilah neraka. Ittaqu tu bukan makna takut, bukan makna bertakwalah. Tidak makna bertakwa sama-sama. Ittaqu ni ada makna ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Hak ni ittaqun nar bukan makna bertakwalah kepada neraka. Tidak makna begitu. Ittaqun nar maknanya elakkan dirimu daripada neraka. Boleh. Neraka ni boleh dielakkan. Bukan kita tidak boleh elak. Betul kita akan berhadapan dengan neraka tu, tapi kita boleh mengelak diri daripadanya dengan cara lagu mana? Nabi SAW kata sedekah. Hak ni paling mujarab, paling berkesan, paling baik untuk menghindarkan diri kita daripada neraka. Tidak mesti banyak sedekah, walau bisyiqqi tamratin. Syiqqi tamrah ni bukan sebutir buah tamar. Sebutir tu cobek. Cobek sikit ambil abui. Setara tu pun boleh tu. Apatah lagi kalau banyak. Kita jangan ingat sikit pada dah. Tidak begitu. Masalahnya kejahatan kita pun hak tak molek tu pun banyak juga. Hak duk eret alah ke neraka banyak juga. Dengan sebab itu hak ni dia rakyat paling tidak tak boleh bui setara ni. Paling tidak. Jangan kita berasa tak ada faedah. Kepada orang yang lapas cubit tu pun cukup bermakna. Cukup bermakna. Takkanlah kita nak wis banyak tu dalam keadaan kita ada lebih lagi. Biar kenyal lah. Wis cubit tu tidak kenyal, tapi bolehlah kita kata berasa juga makanan. Maknanya ada kesan. Ada kesan kepada orang. Sebab apa dia sebut ni? Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Dia sebut buat molek, beri sedekah. Sedekah ni maknanya kalau cukup orang ni cukup makan, dia tidak akan buat tak terkalu kira-kiranya. Kalau tidak orang boleh jadi curi, orang boleh jadi merampok,
Orang boleh jadi macam-macam. Dengan sebab kita bui tadi, orang terhindar daripada benda-benda lain. Dia tu sendiri boleh masuk neraka, orang hak curi. Dan kita pun masuk neraka juga. Sebab apa? Sebab kita tak cara ke dia. Dan apabila dia buat gitu, banyak pula kesan hak lain. Misalnya dia curi, apa kesan kepada orang yang kena curi? Dia merokok, apa kesan kepada orang yang kena rokok? Ada kesan dia. Kesan tu hak buruk pun ada, hak molek pun ada. Kita tak tahu. Segala-gala yang akibat daripada dia tu kena dengan dia. Ada kena mengena dengan dia. Dengan sebab curi saat ni orang tu jadi sedih. Jadi sedih lepas pada tu belaga mutu pula. Tak khabar belaga. Kalau tidak dia dalam keadaan segar molek kan, tidak berlaku gitu. Dia cacat pula. Semua orang tu tangguh. Sebab dia. Sebab dia. Artinya di sini kita membuatkan orang tu tidak melakukan sesuatu yang menyebabkan orang lain tu jadi huru-hara. Orang lain tu jadi tak tentu hala. Sedekahlah yang paling utama kepada manusia ni. Manusia mana-mana pun makan. Hak tu nombor satu sekali. Kalau tak boleh makan, tak boleh wakil, tak boleh nak kecek, tak boleh nak berunding, tak boleh nak apa. Makan tu. Sebab itu dia sebut ni. Lepas tu Amash dia mari dengan sanad satu lagi. Hak tadi juga dia ada tambahan sikit dalam sanad ni, walau bi kalimatin thayyibah. Walaupun kalau tak boleh buat orang lain, kecek molek tak boleh kah? Kecek molek tu pun boleh menghindarkan diri kita daripada neraka. Kecek molek lagu mana? Tidak menyakiti orang, tidak jenis cekik, tidak jenis perli, tidak jenis senda-persenda-sendakan orang, main, nganyi. Itu semua berkait dengan kecek. Tidak jenis tu. Kecek molek. Kecek molek tu besar juga makna dia. Supaya tadi juga, kalau orang tu curi, kesan dia tu besar. Orang buat jahat, kesan dia besar. Kesan kecek kesak ni pun, kecek tak molek ni pun besar juga. Tak cedera tidur kadang-kadang. Tak cedera tidur. Maka banyak pula akibat ni. Sebab tu dia tak bui kecek tak molek. Suruh kecek molek ni pun serupa dengan kita bui sedekah jugalah. Jadi menyenangkan hati orang, melegakan perasaan orang. Itu makna kecek tak molek. Kalimatin thayyibah, hak paling asasnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu makna kalimat thayyibah. Mengucap tu lah, boleh terhindar daripada neraka. Mengucap tu kalau dengan ikhlas betul, terhindar daripada neraka. Katakanlah seorang tu dia kafir, dia mengucap lepas tu mati, tak masuk neraka dia. Kalau dia ikhlas boleh, tak kena neraka tu, terhindar dia daripada neraka dengan kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah ini juga kalau kepada orang yang mengucapkannya dengan penuh kesedaran, cukup bermakna. Mana dia mengaku hak Allah ajar tu semua dia nak ikut, hak Nabi ajar semua dia nak ikut, hak Allah larang semua dia nak berhenti, dia nak tinggal, tak boleh buat. Hak Nabi larang dia nak tinggal belakang. Kalau dengan azab lagu tu, dengan bertaubat terhadap hak sebelum pada ni, terhindar juga dia daripada neraka. Sebab apa? Besar maknanya azab tu. Hak paling ringkasnya kalimah thayyibah, iaitu mengucap. Hak tu paling ringkas. Hak lebih lagi, ucapan yang baik, mengajar, mengajar orang, mengajar hadis, mengajar agama, itu kalimah thayyibah, ucapan yang baik. Hak tu lebih tinggi lagi. Lagi kalau kita kata ucapan kalimah thayyibah, hak lain-lain lah. Ajaran-ajaran yang baik-baik, yang menyenangkan hati orang. Tidak mengajar kecek biasa je, tapi menyenangkan hati orang. Kalau kita menegak kecek molek, dengan pelanggan tu jadi pelanggan jadi senang hati, tidak jadi sakit hati. Beli pun lagu tu juga tidak menyakit hati dalam apa-apa perkara. Kalimah thayyibah, mana ucapan yang baik, hak tu boleh menghindarkan kita daripada neraka. Paling tidak kalau tak boleh buat orang lain, hak tu. Sebab itulah Nabi SAW, dia ajaran Nabi kita ni, dia
ada pilihan selalu. Gini. Kalau tak boleh gini, gini. Sebab bukan semua orang boleh nak bagi sedekah. Hak sesak tu dia sendiri pun tak cukup nak bagi sedekah lah ke mana. Tapi kecek, tak boleh kecek boleh. Kecek juga ya tak ya. Hak boleh tu. Hak sesak pun boleh. Dia dapat hasil kesan benda yang sama, iaitu terhindar daripada neraka. Terhindar daripada neraka. Tidak kata orang sesak tak ada harapan adalah hak tak boleh bagi sedekah, tak ada harapan adalah nak masuk syurga, nak terhindar daripada neraka, tak ada harapan. Tak. Semua kalau kita perhati Islam ni lagu tu. Hijrah lebih. Memang hijrah lebih. Semua orang boleh hijrah. Tak ada dah. Zaman Nabi sendiri pun tidak semua masa boleh hijrah. Apatah lagi zaman kemudian. Lagu mana nak dapat? Dia ayat al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang berhijrah sebenarnya ada makna hijrah, iaitu orang yang meninggalkan apa yang Tuhan larang. Lepas tu dia boleh pahala hijrah. Tidak kata kita tak boleh hijrah, tak dapat dah lah kepada mana. Tidak gitu cara ajaran Islam. Dia mesti ada juga peluang. Hak jenis pahala jenis lagu tu dia dapat. Berapa banyak orang tak boleh pergi haji, tapi dia buat benda lain. Dalam hadis sebut pahala dia sebut buat haji. Mana boleh? Tidak kan nak pergi haji tu dia kena ada piti. Bukan semua orang ada piti. Kalau orang tak ada piti, tak ada peluang dah lah, tak dapat pahala haji. Tidak gitu agama kita. Dia mesti ada ruang-ruang yang boleh kita dapat juga pahala jenis tu. Jenis pahala haji, jenis pahala hijrah, jenis pahala sedekah, jenis dia dapat. Tetapi digalakkan kita supaya buat hak asal tu. Hak asal. Jenis-jenis lagu mana? Kalau kita kata jenis pitih lah, hadiah tu jenis pitih. Hak pitih ni memanglah pitih, tapi tidak sama 10 juta dengan 10 ribu, 10 sen, 10 juga. Jenis pitih, tapi pitih. Jenis tu kita merasa jenis apa dia kita kata? Jenis makanan. Makanan tu tidak sama pula, tapi jenis makanan. Itu makna jenis tu. Bukan makna dah kita lagu tu boleh juga, kita tak payahlah buat. Tidak gitu. Dia tidak sama dari segi nilai tu. Kalau kita buat hak sebenarnya, sedekah hak sebenarnya, dia dapat jenis tu yang paling lebih, yang paling istimewa. Kalau pitih banyak. Bukan 10 sen, bukan 10 riyal tak. Kalau kita buat hak sebenar. Dengan sebab itu dalam Islam dia menggalakkan kita jadi kaya. Kaya untuk apa? Untuk buat sedekah. Kaya untuk apa? Boleh pergi haji, menunaikan ibadat rukun itu. Sebab apa? Apabila kita buat hak tu, kita dapat pahala dia hak sebenar. Hak tu, hak standard, hak asal. Hak tu lah yang digalakkan. Tapi kalau tak boleh juga, jangan rusing. Daripada jenis pahala tu akan dapat juga kalau buat benda lain. Dia ayat lah. Benda lain tu lah macam sini. Dia ayat. Dengan ucapan yang baik, boleh juga dapat hak jenis ni. Tapi setara mana dapatnya, kita tak boleh kata lah. Takkan kita nak kata serupa dengan hak nu. Hak nu dia bagi piti lagi, sedekah lagi, kecek pun kecek molek juga, tak akan sama. Tak akan sama. Itulah dia ada lebih kurang dalam agama ni. Dia ajar lebih kurang tu tak boleh lari dah. Lebih kurang. Itulah Nabi SAW ajar membaca gini-gini, tasbih 33 lepas sembahyang. Membaca gini. Kamu demo tu buat sedekah, buat kebajikan banyak gitu gini, kita tak boleh lagu mana. Nabi kata, kamu baca hak ni, kamu akan dapat. Hak kamu tak boleh buat ni, hak dia boleh buat, kamu akan dapat. Demo tu hak kaya asal dia tahu pula. Nabi SAW ajar lagu ni, dia pun baca lagu tu juga. Apa-apa ni hak sesak dia pergi royak ke Nabi. Lagu mana? Waktu dia boleh sedekah lagi, dia boleh buat begitu gini kebajikan dah. Lepas tu dia baca pula dah Rasulullah ajar kepada kami ni. Lagu mana? Nabi SAW kata itulah kelebihan yang Allah SWT nak bagi kau orang. Kata tak apa dah lah. Dia lebih dah lah. Bermaknanya kok mana-mana pun tak boleh, dia kena usaha juga dapat hak tu. Barulah sama. Kecuali orang tu orang tu dia beri sedekah saja. Hak ni dia tak buat. Mungkin boleh sama. Tapi kalau dia buat belakang, lebih dia dah lah. Lebih dia. Hak tu Nabi SAW terima sendiri. Mana dalam Islam ni gitu. Lepas tu kita kata lebih lah dia. Nak awak nak. Hak tu kita boleh usaha tu.
tidak boleh usaha. Usaha. Kalau tak boleh juga, dengan niat kita, mudah-mudahan Allah SWT bagi juga. Agak gitu je lah. Agak gitu. Lepas pada tu, ni cerita Yahudi ni, pendeta Yahudi ni mari berjumpa dengan Nabi SAW. Sudah berapa kali dah kita jumpa hadis ni. Sudah berapa kali dah. Hak ni hak rekah. Dia pergi royak pada Nabi. Tuhan letak atas jari dia, satu jari dia langit-langit, bumi dan gini-gini dia. Kemudian dalam hadis disebut, aku tengok Nabi SAW ni suka sampai nampak kelihatan nawajid. Nawajid ni gigi bahagian alif belakang. Ini menunjukkan bahawa Nabi SAW ni ada suka terbuka mulut, tenganga tu, bukan tak ada. Tapi biasanya tidak, biasanya dia senyum saja, gitulah. Tapi ada juga ketikanya dia suka tu tenganga gitu. Tenganga tu apa yang nampak gigi belakang, pasal gigi dia tu cerah, putih. Jadi nampaklah gitu. Bukan dia duduk nganga lama tu. Maksud dia nya suka tu siapa nampak alik belakang. Menunjukkan tak apa. Tapi jangan jadikan sebagai tabiat lah. Sebagai tabiat tu kena ikut cara Nabi lah. Mana ada ketikanya gitu. Ta'ajjuban wa tasdiqan, kerana heran dengan kata-kata dia tu, kata-kata pendeta itu, dan kerana membenarkan. Apa yang dia suka gitu semua tu? Kerana dia heran apa? Dan kerana dia membenarkan. Maknanya betul dah lah gitu. Hak ni dulu pun kita sudah jumpa dah, baca dah dalam hasyiah tu. Sini dalam hasyiah dia tulis pula. Sebab apa takut? Tak tengok lah. Sedangkan benda ni benda mustahak. Cuba kita perhati. Hasyiah nombor 8. Hasyiah nombor 8. Nabi SAW suka. Di sini dia suka. Dhahika yadhaku. Makna suka tadi kan? Dan dia tenganga. Kalau tidak tenganga, macam mana nak nampak gigi di belakang tu? Itu sah. Makna tenganga. Yang kedua dia sebut suka. Suka-suka ni hak bunyi tu. Maknanya tak betul kalau orang kata Nabi SAW dia suka tak aja bunyi, dia senyum saja. Tak betul lah betul. Sebab dalam hadis disebut dia sebut Nabi yadhaku, suka ni makna bunyi. Lepas tu tenganga mulut dia. Tak apalah tu. Kita nak sini hasyiah nombor 8, cuba tengok. Zahir kalau kita tengok hadis ni, macam Nabi SAW membenarkan pendeta itu. Waqila, ada ulama kata dia bukan membenarkan, dia menolak ni. Dia menolak ni. Nabi SAW menolak yang ni kata-kata pendeta itu. Wa qawluhu inkarun wa inkarun huwa raddun lahu. Wa inkarun maknanya ini Nabi nak tolak dan bantah terhadap su'i i'tiqadihi, yani i'tiqadnya yang tak betul. Kerana mazhab ataupun pegangan orang Yahudi ni, dia tajsim, dia mujassimah. Dia orang Yahudi ni kepercayaan dia Tuhan ni berjisim. Jadi bila kata jari tu kat jari, sepuluh jari manusia lah. Gitu jadinya. Dengan sebab itu Nabi SAW suka di sini. Siapa tenganga tu bukan makna dia suka kena, suka lemah ke demon ni. Dia suka ni dua macam kan. Tidak semesti suka tu suka makna kena. Boleh jadi suka tu suka dengan lemah. Setara tu ya demon ni. Tok guru demon. Setara ni. Mana Tuhan ni akhirnya jadi serupa makhluk juga. Gitu. Lepas tu dia kata wa qawluhu tasdiqan lahu. Dan dalam hadis dia sebut sebagai membenarkan kata-kata pendeta itu. Dia kata innama huwa min kalamir rawi ala fahmihi. Ini sebenarnya kalam perawi, bukan kalam Ibnu Mas'ud. Nak kata kalam Nabi, tentu bukan Nabi royak ni. Nabi tak ada gapo. Nabi yang berlaku kepada Nabi suka gitu. Hak royak ni Ibnu Mas'ud.
Jadi betul ke Ibnu Mas'ud kata Nabi SAW membenarkan hak pendeta Yahudi itu? Betul ke Ibnu Mas'ud kata begitu? Jadi ramai ulama, dan kita setuju dengan hak ni. Kita setuju dengan hak ni, iaitu hak ni bukan Ibnu Mas'ud kata pun. Tasdiqan itu, ta'ajjuban itu, hak tu ya. Nabi suka tu ya, tapi Nabi membenarkan itu tidak. Ini orang panggil hadis mudraj. Mudraj minar rawi. Hak bahagian ni perawi itu dia tambah. Dia tambah. Kadang-kadang orang kan boleh kecek dia tambah sikit dia tidak sepenuhnya. Nak cari hak sepenuhnya tepat tu payah kat lah. Dia tambah. Kadang-kadang hak tambah tu berdasarkan apa yang dia faham. Dia suka maknanya kena lah. Kena apa? Dah betul lah. Tak betul kena. Dia faham gitu. Bila dia faham daripada suka tu kena, maka dia pun kata Nabi membenarkan. Padahal Nabi tidak membenarkan. Nabi tidak membenarkan. Nabi menyatakan lemah dia. Khattabi kata, ini salah seorang ulama hadis besar ni, dia kata kebanyakan perawi hadis ini tidak ada menyebutkan tasdiqan ini. Tak ada sebutkan ni. Kita nak tahu mana yang kita kata ini tambahan perawi, hadis ini mudraj, bahagian saat itu adalah tambahan perawi. Kita nak tahu mana. Kita tahunya, kita tengok hadis ni riwayat Ibnu Mas'ud juga tempat lain banyak tak ada ni. Bukan semua ada. Daripada kalau semua ada, maka kita kata memang gitu sungguhlah Ibnu Mas'ud katanya. Bila tidak semua, kita boleh kata hak ni boleh jadi dia faham sendiri. Ini yang termasuk dalam waham lah ni. Waham perawi. Termasuk dalam waham. Dia fikir bila Nabi suka tu makna kena. Padahal tidak semesti suka tu kena. Ada kalanya kita suka, kita lemah ke dia. Kan? Kita suka tu lemah. Begitu juga di sini. Dia faham gitu. Banyak tempat lah dalam kitab-kitab hadis yang sahih, yang tinggi pun dia ada benda-benda ni tidak menafikan, tidak bercanggah dengan kitab tu, kesahihan ataupun ketinggian kedudukan dia tu bukanlah maknanya menjejaskan. Tidak. Dia boleh ada benda-benda yang seumpama ini dalam kitab tinggi setara kitab Bukhari ni pun dia boleh ada. Tu nak ayatnya. Sebab kitab hadis ni kita ayat sok bodoh. Dia tidak Quran. Quran tak boleh kita kata lagu tu. Lafaz ni sebutin ni waham, keliru. Tak boleh lagu tu. Hak ni sebutin ni salah. Tak boleh. Tak boleh. Kita nak kata salah ke siapa dia salah? Mana ada sanadnya? Kalau hadis ni dia ada sanad dia. Perawi-perawi itu dia orang dia boleh tersalah, boleh tersasul, boleh terlupa, boleh keliru. Kita kata dia lah salah seorang perawi. Kalau kita tak boleh kata dengan tepat, kadang-kadang boleh juga kata dia ni hak keliru. Ada. Kadang-kadang kita tak boleh kata sebab serupa je perawi dan tidak ada petunjuk daripada hadis-hadis riwayat lain, tak ada petunjuk dia ni. Maka kita kata salah seorang perawi dia lah, tak tahulah mana-mana. Tak tahu siapa. Imam Bukhari ke, tok guru dia ke, tok guru pada tok guru dia ke, tok guru pada tok guru pada tok guru dia ke, tak tahulah waktu tu. Tapi orang dia boleh berlaku. Contohnya sini. Tengok. Ni hadis Bukhari. Ulama ada kata lagu tu. Jadi bermakna bahagian tu hak tasdiqan itu dengan ada tasdiqan itu hak tu dhaif lah. Tak rumah lah tu. Bukan semua hadis tu tak keseluruhan ada. Bahagian tu. Jadi kalau orang kata dalam Bukhari ni ada hak dhaif, boleh jadi dalam bentuk tadi. Satu bahagian yang dipertikaikan oleh ulama. Hak tu yang dikatakan dhaif. Ataupun macam-macam lah bentuk lain itu. Salah satunya hak tu lah. Salah satunya begitu. Kita tidak boleh menafikan. Kita tidak boleh tolak. Sebab apa? Kalau kita tengok dalam syarah-syarah ni, lagu tu dia sebut. Ni dia kata perawi tu, tambahan perawi, dia faham sendiri. Dia faham. Daripada Nabi suka tu makna Nabi kira-kiranya kena. Apa lagi dia baca? Wa ma qadarullah haqqa qadrihi. Wa ma qadarullah haqqa qadrihi. Ini Nabi baca ayat ni jelas menunjukkan Nabi tidak kena. Ta'ajuban itu dia heran.
Mana orang alim besar, ketua agama setara ni, dia bukan setuju, dia bukan membenarkan. Kalau dia membenarkan, apa makna dia baca ayat ni? Wa ma qadarullah haqqa qadrihi. Mana kalau betul, dah mana kena molek dalam Tuhan. Ni mereka tu tidak kenal betul Tuhan. Sebab tu jadi lagu tu. Mereka tidak mengenali Allah dengan sebenar-benarnya. Bagi kita terima hak ada dalam Quran, hak ada dalam hadis yang sahih, dia sebut tentang Tuhan ni lagu mana kita terima, tetapi tidak serupa dengan makhluk. Walau bagaimanapun kita tak boleh kias, tak boleh kata ada dia ada tangan, kalau kita sebut jari apa-apanya, tak boleh lagu tu. Ada dia suka, bila kata suka, kita kata nampak gigi dia, tak boleh lagu tu. Suka apa? Sekat dia kata suka. Tuhan suka, tapi tidak serupa dengan makhluk. Jangan kita tambah dah suka, nampak lagi gigi, tak boleh kata lagu tu. Salah. Tapi puak-puak Yahudi ni dia buat gitu. Hak asalnya memang ada. Sebut Tuhan ni suka, dia tambah. Sehingga jadi Tuhan ni seperti makhluk. Cara lagu tu tak betul. Macam ni, bumi ini semua sekali di dalam genggamannya, qabdatuhu yaumal. Tuhan sebut genggaman. Tapi genggaman dia tidak serupa genggaman kita. Tak ada sebut pula dalam kita ni serupa dia sebut tu. Hak ni bumi duduk atas jari ni, langit duduk atas jari ni, tak ada. Tak ada sebut lagu tu. Tak ada sebut. Hak adanya genggaman ada. Tapi kita tidak kata genggaman tu seperti makhluk. Dan dia kata ada genggaman. Tengok, satu sifat dia. Yang kita tidak tahu hakikatnya. Kita serah ke dia. Dialah lebih mengetahui tentang sifatnya itu. Apa maksud genggaman? Dia sebut yamin, tangan kanan. Tapi tangan kanan ni seperti kita, ada kanan kiri. Tak. Tapi dia sebut kanan. Kalau tidak kita nak terjemah mana yamin? Kita nak terjemah mana? Yamin tu nak terjemah mana? Dalam bahasa Arab, asalnya yamin makna tangan kanan. Kita terjemah tangan kanan, tapi tangan kanan tidak serupa dengan makhluk. Tangan kanan ni maksudnya dia nak menggambarkan sifat dia, satu sifat. Supaya orang mudah faham. Satunya tak saya tahu. Serah ke dia kata tangan kanan. Kita tak tahu hakikat. Dia saja yang tahu. Ini adalah sifat dia. Satu lagi dia kata tangan kanan tu dia nak royak lazim bagi tangan kanan. Itu dia. Tangan kanan ni bukan tangan kanan. Tangan kanan ni kita takwil dengan lazim dia. Lazim dia tu apa dia? Kalau orang belajar ilmu mantik dia faham. Tangan kanan ni dia tunjuk kepada kuasa, kekuatan. Kekuatan itu adalah makna lazim bagi tangan kanan. Makna lazim. Orang panggil dalalah iltizamiyah. Semua kita sebut buta. Nampak ke dia? Buta ni buta lah. Celik tu lawan dia. Tapi bila sebut buta kan kita nampak kan celik? Orang tak buta nampak kan? Tapi makna buta tu celik ke? Tak. Tidak makna celik. Tetapi celik itu adalah sesuatu yang mesti dipahami baru faham buta. Supaya gelap, cerah. Gelap tu makna cerah ke? Tak. Tetapi cerah itu adalah sesuatu yang mesti dipahami bila kita faham gelap. Gitu. Lazim dia. Lazim, sesuatu yang mesti ada. Kalau tidak kita tak faham cerah. Kalau kita tak faham gelap, mesti ada gelap. Cerah. Bila kita sebut gelap, mesti ada cerah. Mesti kita faham dah cerah tu gelap. Cerah itu sesuatu yang lazim bagi gelap. Begitu. Sesuatu yang lazim bagi tangan kanan. Kalau kita umum dalam dunia, tak kira dunia mana, bangsa mana, semua Tuhan buat hak lebih kuatnya manusia ni tangan kanan. Ada orang lebih kuat tangan kiri, tapi hak tu minoriti. Sikit hak tu hak lebih kuat umumnya kanan. Tak kira bangsa mana, kafir Islam bertanya lah, mana kuat, tangan kanan ke tangan kiri? Kalau kita kira bilang, mesti lebih hak tangan kanan. Tak ada. Satu bangsa tu dia semua kuat tangan kiri dia. Tak ada lagu tu. Ataupun lebih ramai tangan kiri dia kuat. Tak ada. Orang kita kata kena penumbuk kanan.
Kalau penumbuk kiri ni kena koh-koh selu-selu je. Mana tak kuat sungguh. Tapi kalau penumbuk kanan, maknanya kuat lah tu. Makan ring kuat benar lah tu. Begitu juga dia kata bila Tuhan sebut tangan kanan, maksudnya kekuatan dia yang luar biasa. Kekuatan dia, kuasa dia yang luar biasa. Gitu maksudnya. Itu takwil lah tu. Takwil tu mengikut khalaq. Mengikut khalaq. Langit-langit dekat yang besar ni, alam semesta yang Allah SWT buat ni, dia lipat. Lipat dia sebut dengan tangan kanan je. Dengan tangan kanan je. Tapi tangan kanan itu, kalau kita kata tangan kau, tak. Dia kata sesuatu yang lazim bagi tangan kanan. Bila kita sebut tangan kanan, kita nampak kekuatan yang lebih daripada tangan kiri. Itu maksudnya. Kalau kita manusia ni untuk mengangkat apa-apa, untuk buat kerja apa-apa, orang buat kerja dengan tangan, orang tidak buat kerja dengan telinga, dengan kaki kau, tak. Tangan. Apa tangan ni hak mana lebih kuat? Kuat kanan, bukan kiri. Bukan kiri. Kalau nak melipat kain, kau nak melipat apa, kau melipat dengan tangan, bukan melipat dengan kaki. Kecuali kalau hak tak ada tangan. Tak ada tangan, tak sempurna pula. Tak sempurna pula. Di sini maksudnya tangan kanan. Maksudnya nak ayatnya kerja tu kerja besar. Main-main tak boleh. Allah SWT pun dia gunakan, dia tunjukkan sifat dia yang kuat. Sifat dia yang kuat. Bukan sifat dia dak. Allah SWT tak ada sebut tangan kiri dia. Tak ada. Tangan kanan ada sebut, tapi tangan kiri tak ada. Tangan kiri tak ada sebut. Dengan sebab itu kita kata kanan dia tu tidak serupa kiri. Tidak serupa tangan manusia ni. Mana bila sebut kanan mesti ada kiri. Tak. Tuhan tak ada pernah sebut tangan kiri untuk dia. Tak ada. Bermakna dia kuasa dia tu serupa tangan kanan. Kita kata kuat semata-mata. Tak ada hak lemah, sudut lemah. Kalau kita kan ni lebih kuat, ni kurang kuat, boleh kita banding gitu. Tuhan tak. Tapi dia sebut untuk kita faham. Dia sebut yamini. Kalau kita tidak terjemah tangan kanan, kita nak terjemah mana? Mana orang Melayu kata yamin tu ke dia? Tuhan lepak dengan yaminnya. Pas yamin tu ke dia? Begitulah. Kemudian riwayat daripada Safwan bin Muhriz, ada orang tanya Ibnu Umar tentang Najwa. Najwa tu lagu itulah Allah SWT melimpahkan rahmat dia kepada seseorang di akhirat sesok pada mahsyar. Dia cerita pada mahsyar ni. Ni cerita pada mahsyar. Akhirat ni pada mahsyar ataupun surga neraka. Ni pada mahsyar. Kira-kiranya kalau orang lain nak tahu pun boleh. Tapi Tuhan tutup. Tuhan tanya dia. Seorang sama seorang. Mu ada buat gini ni? Ada. Mu ni ada buat? Ada. Ngaku belaka. Lepas tu Tuhan kata, dalam dunia dulu kan tak ada orang tahu kan? Tak ada orang tahu. Ada juga benda yang kita buat ni orang tak tahu kan? Tak tahu tu pada Tuhan tutup dah tu. Tuhan tutup. Aku tutup untuk kamu dalam dunia dulu. Sehingga orang tak ada siapa tahu. Hari ni aku tutup pula. Ada juga orang yang Tuhan tutup dalam dunia, di akhirat saya tak tutup. Malu besar lah. Sebab dalam dunia orang nampak juru. Sebenarnya tidak begitu. Tuhan tak tutup, nampak. Nyanyi lagu tu. Ni tak. Tuhan kata hari ni aku ampunkan pula kepada kamu. Jadi tak ada siapa dia tahu tu. Habis cerita gitu, tak ada siapa dia tahu cerita tu. Cerita kita buat tak molek gitu. Hak dia sebut, dia duk tanya ni hak tak molek lah tu, yang menyebabkan jadi kawan tu pusing. Sudahlah sekali ditanya benda lagu ni. Tahu-tahu dia kata hak dulu orang tak tahu, sini pun tak ada siapa dia tahu. Aku tutup belakang, masuk surga. Kalau boleh setara ni pun rahmat dah kita ni kan. Besar dah kelebihan tu. Kalau boleh setara ni. Lepas tu Imam Bukhari buat mari. Qala Adam haddatsana Syaiban qala haddatsana Qatadah qala haddatsana Safwan an Ibnu Umar. Apa Imam Bukhari buat mari lagu tu? Wa qala Adam, dia kata Adam kata. Apa Imam Bukhari buat mari gitu? Sebab tadi Imam Bukhari ambil daripada Musaddad. Qala haddatsana Abu Awana an Qatadah. Imam Bukhari kata wa qala Adam. Apa dia kata wa qala? Dia tidak kata haddatsana sini. Mana dia ambil daripada guru dia Adam ini secara mudzakarah.
bukan secara rasmi menerima hadis. Dok. Bila-bila kecek gitu tu dia Adam ni ada sebut. Gitu. Itu orang panggil secara mudzakarah. Imam Bukhari kalau dia nak riwayat hadis tu dia ambil secara mudzakarah, dia kata qala. Kalau dia dengar secara rasmi, terima hadis gitu tu dia pun secara rasmi duduk nak menyampaikan hadis, itu haddatsana. Itu cara dia. Apa dia mari Adam ni? Haddatsana Syaiban qala haddatsana Qatadah. Sebab Qatadah itu dia mudallis. Dalam riwayat Musaddad tadi, Qatadah ni dia meriwayatkan secara an-ana daripada Safwan. Qatadah an Safwan bin Muhriz. Seorang mudallis kalau dia meriwayatkan secara an, kita tak boleh harap. Imam Bukhari kalau dia ambil daripada mudallis, mesti dia ada alasan. Mesti dia tahu ada satu jalan riwayat yang lain yang menyebutkan orang tu, mudallis itu sebut tahdits. Misalnya sini, Qatadah qala haddatsana Safwan, haddatsana Safwan. Maknanya Qatadah ni tidak ambil secara an-anah daripada Safwan. Tadi dia ambil secara an-anah, secara an. Sedangkan riwayat dengan an ini boleh jadi dia tidak ambil langsung daripada Safwan. Ada orang lain tengok. Bermakna mungkin putus sanad, tidak sebut satu orang tengok. Di antara Qatadah dengan Safwan tu ada orang lain yang tidak disebut oleh Qatadah. Sebab mudallis ni dia rajin kadang-kadang dia tak sebut orang tengah. Sebab dia tak sebut tu sebab tengah tu lemah sikit. Kalau lemah, hadis tu jadi lemah. Dia tak sah lah dia nak suruh hadis dia kuat. Tetapi dia nak ceritanya Qatadah ni bukan lagu tu. Sini dia ada ketika dia kata haddatsana, maknanya betul-betul dia dengar Safwan tu cerita kepada dia. Hak tadi dia kata an itu salah satu bentuk cara meriwayatkan hadis. Begitu saja. Bukan bermakna dia tidak dengar secara langsung daripada Safwan, bahkan melalui tariq Adam ini dia dengar secara langsung daripada Safwan. Bermakna ihtimal inqita', kemungkinan hadis ini sanad dia putus, tak ada dah sekarang. Itu sebab Imam Bukhari mari waqala Adam tu dia nak ayatnya Qatadah memang dengar daripada Safwan, bukan dia tak dengar. Tu tujuannya. Lepas tu kita baca panjang tadi kena berhenti sekat tu. Wallahu a'lam.